dengan tutorial week 6 first hour non face to face. Alright, okay, the first question tu they ask the difference between orbit and orbital lah. Okay, between orbit and orbital. Actually yang ni kita boleh refer kepada our notes lah Kita boleh refer kepada kita punya nota tu on 2.2. Okay, alright. This one lah. Okay, apa itu orbit yang you belajar sebelum ni masa time sekolah tu kan, yang elektron travels around the nucleus in fixed circuit tu. Okay, selepas tu kita dah tengok apa kelemahan orbit, and then kita dah belajar berkenaan orbital lah, yang SPDF tu. Orbital tu is a 3D 3-dimensional region whereby we have a high probability untuk jumpa elektron Okay, and then perbezaan in terms of shape. Okay, kalau orbitals tu they have different shapes lah, SPDF tu. Alright. And then kalau orbit tu macam you belajar kat sekolah, memang shape dia tu dah fix lah, sama ada bulat ke ataupun bujur lah, elliptical lah. And then in terms of distance daripada nucleus, kalau orbitals tu distance dia berbeza lah, variable distance from nucleus. Kalau orbit macam you belajar dekat sekolah dahulu, okay, orbit tu setiap energy level tu ataupun setiap shell ataupun petala tu dia punya distance tu is fixed from the nucleus lah. Okay, alright, clear boleh kelas kan for the first question tu, the difference between orbit and orbital? Yes sir. Okay, good, alright. Okay, so this one refer to notes Okay sir. Okay, alright, next this row draw and label all three hold on just for a while. Okay, draw and label all three-dimensional shapes of s orbital. Okay, okay, p orbitals dengan d orbitals lah. Okay, this one pun you can refer to your notes lah So saya nak semua lukis dengan jelas lah, lukis dengan jelas. Maksud saya adalah you must label all your axes and then draw all the shapes correctly, and then label pun kena label specific orbitals yang you dah lukis lah. Okay, so let me just give you an example lah Okay, so let's say you nak buat orbital P Okay, so kena ingat P ada 3 orbital Okay, so you must label your axis. Okay, so always remember there is 3 axes Okay, if it pass through the x-axis means okay, it must be px. Okay, so make sure you label your specific orbital tu Okay, kalau s orbital dia ada satu sahajalah. Okay, tak kisah whether it's 1s ke 2s ke 3s, dia hanya akan ada satu orbital sahaja Okay, alright, siapa punya mic tu yang on tu? Okay, alright, so this one is an s orbital lah. Okay, and then kalau kalau d orbital, for example, you can have dx square minus y square kan, whereby it will pass through x-axis and y-axis. Okay, so untuk yang shapes of orbitals ni kelas, okay, you can still refer to the lecture notes 2.2 ni 2.2. Okay, so s orbital you lukis satu dah cukup lah. Okay, just draw one is enough just draw one is enough. Okay, and then you just label s sahaja. Okay, kalau in exam tu depends you sometimes kalau dia minta kalau let's say lah s orbital tu dekat paling luar tu adalah s orbital, so kita kena specific apa s tu based on our electron configuration lah. Okay,
So you just draw one s orbital, 3 p orbitals. Okay, label them as px, py, or pz, and then 5 d orbitals lah. Okay, make sure d orbitals ni, okay, so your drawing tu is correct lah dengan apa orbital yang ditulis kat sana. Kalau dz square tu dia pass through z axis dan dia ada donut shape tu. Okay, kalau xy saya dah pernah ajar dah. Okay, alright, so dia akan berada antara x dan y, this one. Okay, dan lagi satu tu dia tengok apa yang tak ada dalam ni. Okay, kalau x, y, yang tak ada adalah z lah. So another will pass through z. Okay, kalau x, z pula dia akan berada antara x dan z. Dan yang tak ada antara x dan z ni adalah y. So another one will pass through the y axis. Okay, same goes to dyz. Okay, so we have dyz. So kalau dyz tu it will pass through apa kelas? Antara y dan z. Okay, and then apa yang tak ada dalam yz is x. So it will pass through x. Okay, alright. Can class boleh? Boleh. Yes, sir. Okay, alright. And then x square minus y square, it will pass through x axis and y axis. Yang ada square tu dia akan pass through axis tu lah. Okay, alright. So make sure to be clear with this. Make sure your drawing is correct. Okay, alright. So can we proceed class? Boleh? Ada any questions so far? Tak ada, sir. Tak ada. Okay, and drawing orbital tu make sure everyone draws clearly lah. Make sure lukis besar-besar dan clear. Okay, alright. So next kita tengok untuk yang face to face. Okay, face to face. Okay, so first dia nak you complete table ni. Okay, so table ni pun nak you buat clear lah, make it buat besar dan jelas. Okay, sebab benda ni penting lah. Okay, dia menunjukkan kita dalam setiap energy level ataupun setiap n tu principal quantum number. Okay, apa shape orbital yang boleh ada. Okay, apa kita punya subshell dan berapa maksimum elektron yang kita boleh ada dalam shell tersebut lah. How many maximum number of electrons we can have on the shell. Okay, let me just give you a very simple example. Okay, when n equals to 1 principal quantum number, apa nilai L yang kita boleh ada kelas? 0. Okay, bila L 0, apa nilai M yang boleh kita ada? 0. Yes, so subshell kita based on this and this lah. Okay, N ialah 1, L0 tu s orbital. So subshell kita adalah 1s. Okay, alright. And then ingat dalam setiap orbital tu dia boleh ada 2 elektron and they must be opposite spin lah, yang kita bagi nilai sebagai positive half dan negative half. Okay, alright. So dalam satu S, ingat S boleh isi maksimum 2 sahajalah. Okay, so in our first shell we will have a maximum of 2 electrons. Okay, next bila N sama dengan 2, apa nilai L yang kita boleh ada kelas? 0, 1. Yes. Okay, same lah. Kalau L kosong, M sama dengan kosong, subshell kita adalah 2s lah. Kalau L sama dengan 1, kalau L sama dengan 1, nilai M yang kita boleh ada adalah from negative L to positive L. Maksudnya from negative 1 sampailah ke 0. Okay, apa subshell dia? Tengok nilai ni dan ni. Okay, so L sama dengan 1 maksudnya P lah. Okay, so again the same thing. Okay, spin dia positive half, negative half, positive half, negative half. So ingat dalam S kita boleh isi maksimum 2 elektron sahaja. Okay, kalau P berapa maksimum kita boleh isi kelas? Berapa elektron kita boleh isi maksimum? 6. Okay, very good. Because we have Px, Py and Pz.
Okay, that's why kalau bila kita draw orbital diagram kan, okay, bila kita lukis orbital diagram, okay, untuk P tu kita akan lukis 3 kotak lah. Okay, each kotak tu boleh fill up maximum 2, and then they must be opposite spin. Okay, alright. So maximum 8. Okay, same goes to 3 also. Okay, nilai when n equals to 3, nilai L yang you boleh ada adalah 0, 1, 2 lah. Okay, kita tengok yang sama dengan 2 saja, just as a revision. Okay, okay, nilai M yang boleh ada adalah from negative 2 to positive 2. Okay, and then upper subshell adalah tengok nilai N dan L kita 3D. Okay, okay, spin pun sama, setiap satu orbital dalam dia tu akan ada positive half, negative half. Okay, and then 3D dalam 3D ada berapa orbital kelas? Ada berapa jenis tadi kita tengok? Kalau di berapa? Louder kelas. Berapa tadi you cakap? Yes. Okay, 5 Alright. You have 5 orbitals lah maximum Okay, then setiap satu tu boleh isi 2 lah. Sorry. Okay. So maximum yang you boleh isi adalah 10 untuk 3D lah. Okay, 3S sama. Boleh maksimum 2, 3P maksimum 6. So total dia adalah 18. Okay, clear class? Ken? Yes. Okay, alright. So even this one, okay, you can actually refer back untuk dekat sini lah, slide number 30 ni, dalam nota yang saya bagi ni. You can refer to this one. Okay, alright. So is everyone clear with this? Okay. Okay, alright. Any questions so far? Okay, kalau tak, okay, alright, good. Okay, next dia tanya, which of the following subshells are allowed? Ni kira kita sekarang dah tahu macam mana nak tulis kita punya subshell Okay, so kita dah boleh tahu dah siapa yang wujud, siapa yang tak wujud lah, and then we have to give reasoning why. Okay, alright. For example nampak tak 3D, 7S, 2D, 4P. Okay, so dia tanya mana yang boleh, allowed. Okay, so 3D boleh tak kelas? Saya nak tanya, wujud tak 3D tu? Okay, alright. 7S wujud tak? Wujud. Okay, alright. 4P? Boleh. Okay, so we just tengok dengan nilai N dia, dengan apa nilai L yang boleh kita ada lah. Okay, next kita tengok 2D 2D. Okay, 2D maksudnya bila N sama dengan 2. Okay, bila N sama dengan 2, apa nilai L yang kita boleh ada? 0 and 1, correct? Betul. Okay, so subshell yang kita boleh ada adalah 2S dan 2P. So 2D ni wujud tak kelas? Tak. Okay, very good. Okay, very good. Bagus. Okay, next dia minta maximum number of electrons that can be occupied in each allowed subshell. Okay, so apa dia nak sini adalah, okay, kita tahu yang dibenarkan adalah 3D, 7S and 4P. Berapa maximum elektron yang boleh occupy lah in each subshell tu. Okay, so kalau 3D, okay, d orbital boleh isi maksimum berapa elektron kelas? Okay, very good. Alright. Kalau 7S? Betul. Okay, betul. So kita tengok dia punya subshell tu okay, dia punya orbital tu. So kita tentukan lah. So kalau 4P tu maksimum dia adalah yes, kita tengok dia punya orbitals tu. Okay, SPD tu. Okay, alright. Okay, so clear class, boleh kan? Okay, alright. The last part ni, okay, give sets of quantum number for the electrons in the allowed orbital in each subshell. Okay, so sekarang soalan minta sets of quantum numbers for the electrons.
So maksud dia kat sini kita kena bagi semua set. Okay, set tu kita dah pernah belajar yang NLMS tu. Okay, so mungkin you akan tanya, okay, berapa set yang saya kena bagi? Okay, bilangan set yang you kena bagi depends on the number of maximum electrons that can be occupied by that subshell lah. For example, kalau untuk 3D 10 elektron, so you akan dapat 10 set. Okay, 7s 2 elektron, you akan dapat 2 set. And 4p you dapat 6 elektron, so you boleh ada 6 sets lah. Okay, alright, so let me just quickly do this now. Okay, so make sure everyone is clear on how to write the set of quantum numbers. So we have 7s, 4p and 3d lah. Okay, so kita kena buat satu-satu lah. So for example 7s. Okay, sets of quantum number kena ingat N, L, M dan S. Okay, so apa nilai N kita? Is this one, 7. Apa nilai L kita? Is our subshell to our orbital, to S orbital. Okay, so kalau S orbital, L sama dengan kosong. And then our M value tu berdasarkan our L value yang kita pakai lah. Okay, so kalau L 0, M will be 0. And then S kita boleh ada positive half, and we can also have S equals to negative half. Okay, so dalam S orbital tu kita hanya boleh ada 2 elektron, and then they have opposite spins lah, positive half, negative half. Okay, next is for 4p. Okay, kalau 4p, apa nilai N kita, kelas? Kelas, boleh apa jawab? Oh. Yes, apa nilai L yang kita patut letak kat sini? Yes, sebab kita differ sini. Okay, very good. Nilai M tu yang kita tengok L yang kita pakai tu. Okay, so kalau L sama dengan 1, apa nilai M yang kita boleh ada? 1, 0, positive 1. Okay, so kita tulis dulu one side. Okay, and then kena ingat setiap satu orientation tu, okay, PX, PY, PZ boleh ada 2 elektron lah. Okay, dengan spin positive half or negative half lah. So kita buat yang positive half dulu. Okay, lepas tu we repeat the same thing. Alright, we repeat the same thing, just kita gantikan dia punya spin dengan negative half. Okay, so macam saya bagi tahu before this, kalau dalam exam depends whether dia minta untuk satu sahaja ke ataupun dia minta untuk semua. Okay, alright, kalau dia minta satu sahaja, you bagi mana-mana satu daripada ke-6 ni, memang diterima lah, tak ada masalah. Okay, alright. And then finally for 3D. Okay, for 3D. Okay, what is the value for N, class? 3. Okay, bagus, very good. Okay, what is our L value? Kita nak tengok mana? 2. Okay, bagus. Very good, very good. Okay, so kita tengok D kita. Okay, so kalau D nilai L kita, what is our L value? Okay, very good. Okay, so bila L kita sama dengan 2, what are the values of M yang kita boleh ada, kelas? Daripada Negative 2 to positive 2. bagus. Yes, siapa ada masalah tadi tu? Ada apa-apa soalan ke? Okay, alright. Hold on. Okay, so untuk setiap satu orbital tu okay, setiap satu orientation tu dia boleh isi maksimum 2 elektron lah, with a spin of positive half and negative half. Okay, alright. Okay, so ini adalah yang first 5 tu. Lepas tu you kena buat lagi 5
N, L dan M dia semua sama, cuma tukar dia punya S value ni kepada negative half. So you akan ada total 10 lah, 10 sets. Boleh buat tak yang ni kelas? Can? Boleh sir. Boleh. Okay, alright. So jelas So kita nanti buat semula apa yang ada dekat baris sebelah kiri ni. Okay, we just change the spin value to negative half untuk semua lah. So kita akan ada 10 set. Okay, so clear tak kelas? Clear dengan soalan ni? Clear? Clear sir. Clear. Okay, so we see sometimes kena tengok singular plural tu lah. Give the sets of quantum numbers for the electrons. Biasanya kalau dia nak satu elektron sahaja, dia mungkin cakap give a set of quantum number for n electron. Satu sahajalah. Okay. Okay, alright. Nombor 3 ni, so they give you a sets of quantum numbers. Okay, dia suruh you bagi reasoning. Okay, dia suruh you bagi reasoning, mana yang diterima dan mana yang tak. So A tu boleh ke tak boleh? So kita kena tengok kita punya N, L, M dan S value tu. Tak boleh. Tak boleh. Okay, sebab apa tak boleh yang A tu? Sebab N dia satu. Okay, bila N sama dengan 1, apa nilai L yang kita boleh ada? Kosong. Kosong satu. Kosong. Kosong saja. Zuir, clear tak? Kamu sikit. Okay, so tak boleh, but they ask you to explain. So we explain in simple words je. Allowed ke not allowed? Okay, so not allowed. Kenapa? Because when n equals to 1, apa nilai L yang boleh kita ada? 0. zero. Kita tulis macam ni lah, is only permitted tu maksudnya dibenarkan lah, hanya dibenarkan lah. Only permitted, P-E-R-M-I-T-T-E-D only permitted tu maksudnya hanya dibenarkan lah. Okay, yang B, okay, B boleh tak yang B ni? Tak boleh. Okay, alright, sebab apa tak boleh? Sebab bila kita punya L sama dengan 1, apa nilai M yang kita boleh ada? Negative 1 to positive 1. Betul, tapi kita ada sini negative tu, so tak boleh lah. Okay, again the same thing, we write in this way lah. Not allowed because when L equals to 1, okay, apa nilai M yang sepatutnya? M should be either negative 1, 0 or positive 1. Okay, alright. Can class? Boleh? Okay, how about C? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay, bagus. Tak ada masalah because N sama dengan 1, N sama dengan 2, L can be 0 or 1 lah. Okay, bila L sama dengan 1, kita punya M can be minus 1, 0 or positive 1. So 0, okay. And then last kali tu, our spin tu positive half or negative half. So semua boleh lah. So C tu we just write allowed lah. Okay, we just write as allowed tak perlu apa-apa reason lah sebab dah memang boleh kan. Okay, alright, how about D? Boleh tak electron configuration? Tak boleh. Tak boleh. Okay, why tak boleh? Elektron spin. Okay, Katanya positive half. or Negative half. okay, very good. Okay, so ni tak boleh lah Okay, so not allowed because S tu kita punya spin should, because S should only be positive half or negative half. Okay, alright, boleh kelas?
Okay, class, any questions so far? Boleh? Boleh. Okay, good. Okay, next dia suruh draw and label the 3D shapes of the orbitals. Dia suruh state the difference lah. Okay, alright. So sir draw. I'll draw a bit faster. Make sure when you draw tu you draw clearly lah. Sir akan highlight apa perbezaan tu. Okay, for example yang A tu, okay, yang A tu 2S dengan 3S kan. Okay, dia punya orbital adalah sama, iaitu S. Tapi apa yang beza? Dia punya n value, betul tak kelas? Betul sir. Okay, so n value tu menunjukkan dia punya energy level dan dia punya size tu berapa besar. Okay, so kena ingat bila n lebih besar, the size will be bigger lah. Which means nanti when you draw, okay, okay, you kena show the difference tu antara 2S dengan 3S tu. Okay, and then okay, kalau nak cepat sikit what we do, we draw the shape first and then baru kita masuk the orbit, the axis lah. Okay. Okay, boleh faham tak kelas? Boleh sir. Okay, and then dia suruh state the difference. Okay, apa difference dia? Pertama adalah the size of 3s orbital is larger than 2s orbital lah. So you kena explain dalam bentuk ayat yang ringkas saja. Apa yang you nampak? Okay, the size of 3s orbital is larger than 2s orbital, and then in terms of energy, okay, the energy of 3s orbital is higher than 2s orbital. Okay, so we can explain in terms of size and energy. Okay, alright. So kena tahu 3s size lebih besar dan 3s energy dia lebih tinggi lah. Okay, bila ada dua benda, kita nak explain the difference tu, we must mention lah more than, less than siapa. Okay, alright. So 3s has larger, the size of 3s orbital is larger than 2s. The energy of 3s orbital is higher than 2s. Kalau size kita pakai larger, smaller. Kalau energy kita pakai higher, lower. Clear class? Boleh? Boleh. Okay, kalau apa perbezaan PX dengan PY tu? Orientation. Okay, very good, bagus. PX tu melalui x-axis sahaja dan PY melalui y-axis lah. Okay, different orientation in space. Okay, nanti I will send to you guys the sentence lah. Okay, and then kalau in terms of 2px dengan 3px, apa beza dia? For 2px and 3px, what's the different class? Size. Okay, bagus. Macam yang kita dah belajar before this lah. Okay, size and dia punya energy. Okay, alright. So the sentence tu very short and brief ones. Okay, so sir dah hantar dalam group lah. I send to you guys in the group. You guys boleh refer lah. Okay, so any questions lagi so far? Okay class, can we proceed boleh? Class, can we proceed boleh? Boleh. Okay, alright, bagus. Okay, first question tu, they asked to determine the maximum number of orbitals and electrons that exist in the shell n sama dengan 3. Okay, alright. So berapa number of orbitals? So kena betul-betul faham kehendak soalan. Okay, so tak apa, kita buat step by step. When n equals to 3, what are the values yang kita boleh ada? 0, 1, 2. Okay, betul. 0, 1 and 2. Okay, itu pertama sekali. And then lepas tu kena ingat berapa bilangan orbital. Okay, kalau L sama dengan 0 tu S orbital hanya ada satu sahajalah. Okay, kalau L sama dengan 1, P orbital. Okay, P orbital ada berapa kelas yang kita dah belajar? Yes, PX, PY and PZ.
Okay, L sama dengan 2, D orbital. So berapa maksimum yang ada? D 5. Okay, kena ingat dxy, yz, xz, x square minus y square and z square lah. Okay, so berapa total number of orbitals yang kita boleh ada? 9. Okay, 9. Very good. And then maximum number of electrons, kena ingat setiap satu orbital ni boleh isi 2 elektron lah. Okay, alright. So kalau P ada 3 orbital, setiap satu isi 2, so maksimum berapa? 6. Betul? Betul. Betul. 18. Okay. So kalau D orbital ada 5, okay, ada 5, each one can fill up to, so our maximum number adalah 10. So total number of electrons kita adalah berapa kelas? 18. 18. Okay, so the answer maximum number of electrons, maximum number of orbitals adalah 9. Maximum number of electrons adalah 18 untuk n sama dengan 3. So clear tak kelas? Clear. Walaupun soalan ni simple, sometimes kalau macam pasir ke apa pelajar yang biasa silap tu, bila dia tanya number of orbitals, budak bagi 3 saja. Maksudnya dia anggap S tu 1, P tu 1, D tu 1. Salah Okay, number of orbitals tu kita kena refer kepada kita punya L dan dia punya M value tu, berapa orientation yang dia boleh ada. Okay, clear class kan? Clear. Okay, alright. Okay, next this draw the shape of the orbital when n sama dengan 1, L sama dengan 0. Okay, apa subshell ni? Bila n sama dengan 1, L sama dengan 0. Subshell dia adalah apa? Apa dia? S. Apa S? Y. Yes, itu yang saya nak dengar. 1S. Okay, tak apa. Oh, 1S. Yes. Okay. Alright, satu sajalah 1S Okay, so bila kita label, saya dah bagi tahu kita kena label N kita dan L kita ni 1S. Okay, cuba tengok B pula. Okay, dia bagi nilai N 3, L 2. Okay, apa subshell dia kelas? Bila N sama dengan 3, L sama dengan 2. 3 what? 3? 3D. Louder? 3P ke kalau L sama dengan 2? Yes. Okay, ingat kalau 0S 1P 2D. Okay, sekarang orientation ni dia bagi satu saja. Okay, you kena ingat bila L sama dengan 2, nilai M yang kita boleh ada adalah this one lah. Okay, alright. So sekarang dia minta satu sahaja. So kita tahu ke antara 5 orbital tu mana yang negatif 1? Kita tahu tak kelas? Kelas, cuba jawab. Tak. Yes, we don't know lah which one. Sebab ni kita just set saja setiap satu orientation. Okay, kita ada XY, YZ, XZ, X square minus Y square and DZ square lah. Okay, so yang negatif 1 punya orientation can be any one of that. Okay, so untuk kalau soalan macam ni, kalau exam contohlah kalau ditanya macam ni, you bagi satu orbital dah cukup, tetapi you must label specifically apa yang you dah lukis. Okay, maksud saya adalah for example let's say yang you pilih untuk yang you nak lukis adalah dx square minus y square kan yang saya lukis ni. So kita kena label spesifik x square minus y square. So kalau you label 3D sahaja, salah. Okay, clear tak kelas apa yang saya cuba nak explain kat sini? Clear. Okay, very good. Okay, any questions so far? Ada soalan apa-apa?
Ada. Okay, dia suruh bagi the next question to a set. A set of 4 quantum numbers. So berapa set yang dia minta? Satu. Yes, satu sahajalah. Untuk orbital apa? 4dxy. Okay. So, again the same thing lah. Okay, dia nak set tu kita kena bagi dalam bentuk N, L, M dan S. Okay. Daripada 4D ni, we can know or we should know the value of N dan L, which means 4D N kita adalah 4. Kalau D tu L kita adalah 2. Okay. Nilai M you boleh bagi daripada negatif 2 sampailah positif 2, semua diterima. Boleh faham tak kelas? Boleh. Okay, anything okay, alright. And then spin pun you nak bagi positive half or negative half pun boleh. Okay, so apa yang saya nak you tahu dekat sini, okay, kita boleh ada maksimum 10 lah. Sebab apa 10? Kita punya D ni. Okay, so kita boleh ada maksimum 10 set. Okay, yang penting you punya nilai N dan L kena betul dulu, 4 and 2. Lepas tu nilai M, mana-mana nilai boleh. Just make a note there, from negative 2 sampai positive 2, which means negative 2, negative 1, 0, positive 1 and positive 2 lah. All the 5 orientation values tu mana-mana boleh. And then spin pun either you give positive half or negative half lah. Okay, can class? Boleh? Boleh sir. Okay, good. Okay, next dia suruh kita lukis lah. Kita lukis orbital diagram dengan electron configuration. Okay, so I rasa tak ada masalah ni lah. Okay, so kita just go through a very few examples lah. Okay, alright. So for example kita tengok vanadium. Okay, proton number dia adalah 23. Okay, again buat masa ni, okay, you guys mungkin belum master lagi ke apa. Kalau dah master tu bagus. Kita ikut Aufbau principle, Hans rule and Pauli exclusion principle tu Okay, so kita senaraikan dulu. First kita kena ikut Aufbau principle lah. Kena ingat Aufbau principle tu cakap apa kelas? Kita isi elektron in order of increasing energy. Boleh? Boleh sir. Boleh. Okay. Alright. So macam mana nak tentukan increasing energy tu? Kita just draw line melintang macam tu. Kita pergi ke kanan. Kalau tak ada kita pergi bawah lah. Macam 1s sebelah kanan dia tak ada apa. So kita pergi 2s pula. Okay, dah habis 2s pergi 2p, dia akan lalu 3s. Okay, that means after 2p adalah 3s. Okay, dah habis tu kita pergi sebelah kanan dia. Kita akan ada 3p dan selepas tu adalah 4s. Okay, and then kita ada 3d, 4p and 5s. Okay, so jangan lupa always remember 4s dulu baru 3d lah. Okay, so for example kalau vanadium ni 23 kan. Okay, so apa dia punya electron configuration? Can we do together this one? 1s, 1s, 2s, 2p. okay, 2s2, okay, lepas tu 2p, 6, 3s2, 3p6. Okay, so kita dah pakai berapa elektron dah? 10, 18. Kita ada 23 kan? So lagi 5 lah. So lepas 3p kita pergi mana dulu kelas? After 3p. Yes. 4s2. Okay, balance lagi 3 akan pergi kepada 3d. 3. Okay. Clear kelas? Boleh? Boleh. Okay, even when you draw the orbital diagram nanti tu, okay, kalau 1s you draw, nak lukis kotak pun boleh, nak lukis line macam ni pun boleh lah. Okay. Okay, 2p. Okay, after 2p is 3s. Okay, sorry dah saya ingat pula ni. 3s, 3p. Okay, and then 4s. And then 3d tu walaupun kita pakai 3 sahaja, we must draw all 5 itu yang kena ingat. Don't repeat the mistake again 3d ada 5 orbital, lukis 5-5. Okay, alright. Boleh kelas? Boleh.
Boleh sir. So I rasa yang lain tak ada masalah sebab dia penuh. Just 3D3 ni pun ingat bila kita isi elektron apa dia? Kita kena isi macam mana kelas? Wait, jangan ke atas dulu. Very good. We fill up single first. Okay. Dah penuh 5 tu, yang ke-6 baru we start to pair them up lah. Okay, class, is everyone clear? Boleh? Okay, alright. Okay, even ion pun electron configuration untuk ion, orbital diagram tu kita ikut electron configuration ion tu lah. Okay, so maksud saya adalah, okay, let's say like kita tengok okay, sulfur dululah. Sulfur S2 minus kan. Okay, proton number dia adalah 16 ni adalah proton number sulfur lah. Okay, so electron configuration sulfur is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Okay, so ion yang sulfur bentuk adalah 2 minus. Sebab apa? Dia group 16 lah. Okay, always remember kita dah belajar minggu lepas, bila sesuatu atom or element becomes an ion tu, okay, apa yang akan berlaku nanti, dia punya electron configuration tu akan jadi S2 P6 kat belakang. NS2 NP6. N2 maksudnya depends lah, sama ada energy level dia kalau dekat 3 3s2 3p6, okay. Kalau 2 2s2 2p6 lah. Okay, alright. So sekarang dia ada 3s2 3p4. Maksudnya paling luar dia dah ada 6 lah. Okay, always remember elemen tu dia bagi elektron ataupun dia terima elektron supaya dia ada 8 dekat luar. Okay, sekarang dia dah ada 6. Dia ada 2 pilihan lah, sama ada dia nak terima 2 ataupun dia nak buang 6 ni. So which one is better class? Terima 2 ke buang 6? Terima. Yes, always remember we look at the one which requires less lah. Okay, yang perlukan lebih kurang lah. Okay, so dia receive 2 electron. Okay, always remember, bila you terima elektron dia akan jadi makin negatif, bila you buang elektron dia akan jadi makin positif lah. So you have S2 minus. Okay, so 2 elektron tu nanti akan masuk dekat kita punya 3p. So from 3p4 dia akan jadi 3p6. Boleh kelas? Kan? Boleh. Okay, so kalau dia suruh buat orbital diagram, kita buat untuk S2 minus. Okay, kita buat orbital diagram untuk S2 minus. Okay, kan kelas? Boleh? Ada apa-apa soalan? Boleh. Okay, alright. We look for Fe3 plus one more, then kita proceed lah. Okay, alright. So kalau Fe tu dia punya proton number adalah 26. So kita buat untuk Fe dulu lah. Okay, kita buat untuk Fe dulu. So apa electron configuration dia? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dah pakai 18 dah. 4s2, 20, 3d6. Okay, ini adalah electron configuration untuk ion lah. Okay, boleh kelas? Okay, kalau Fe3 plus, apa yang you faham dengan 3 plus? Dia terima ke dia buang elektron tu? Buang. How many? 3. Yes, okay. So you kena ingat okay, walaupun okay, bila kita isi 4s dulu, lepas tu 3d. Okay, bila kita buang pun we follow the concept yang sama. Kita buang 4s dulu, lepas tu kita buang 3d. Okay, alright. So 4s tu kita buang 2 tu dulu, and then lagi satu tu kita buang daripada 3d lah. So from 3d6 you will be left with 3d5. Okay, so is everyone clear class? Ada apa-apa soalan tak? Yeah. Okay, alright. So dah okay lah. Okay, next okay, so kita dah pernah belajar minggu lepas berkenaan chromium dan copper lah. Kenapa dia punya electron configuration tu lain sedikit yang sebenarnya, betul tak kelas? Betul.
Can someone give me the proton number for chromium and copper? Chromium berapa, copper berapa? Chromium 24. Copper? 24, 29. Okay, betul. 29. Okay, alright. So actually yang ni you boleh ambil, like you can refer back untuk dalam slide 2.3 lah, dekat bahagian akhir tu Anomalous tu maksudnya apa? Like special sikit lah daripada yang lain. Okay, chromium dan copper. Okay, so you tengok kalau kita tulis macam biasa, kita akan tulis yang ni lah. Kalau kita ikut Aufbau principle tu, okay, kita akan isi 4S dulu, balance lagi 4 tu akan pergi 3D4 lah. Okay, tetapi 4S2 3D4 ni kita akan tulis sebagai 4S1 3D5. Yang satu dalam 4S tu dia akan pergi ke 3D. Okay, alright. Okay, dia akan pergi ke 3D. Apa sebab dia? Sebab bila kita jadikan dia sebagai 4S1 3D5, 3D5 tu akan jadi half fill. Okay, so saya dah bagi tahu lah, kalau half fill tu separuh, completely fill tu penuh. Selain daripada tu semua kita akan sebut partially fill lah. Okay, so kena ingat half fill dengan completely fill lebih stable daripada partially fill. Okay, alright. Boleh kelas, can follow? Boleh sir. Okay, very good. Okay, so bila dia bagi tu, you kena bagi yang actual one lah, actual electron configuration and actual orbital diagram, and then bagi the reason, due to the stability of half filled 3D5 subshell. 3D5 tu yang kat sini lah, 3D5 ni. Okay, same goes to copper. Okay, copper, kalau kita ikut Aufbau principle yang kita dah belajar, we will write the electron configuration as this one. Kita akan isi 4S2 dulu, baru kita pergi 3D9. Okay, but the actual one, apa yang berlaku, satu elektron dalam 4S2 will go to 3D and it becomes 4S1 3D10. Okay, alright. Okay, apa sebab dia? Again the same thing. Kalau D9 ni dia partially filled, kalau D10 dah maksimum, dia completely filled. Okay, so completely filled lagi stable than partially filled lah. So kenapa copper macam ni? Due to the stability of the completely filled 3D10 subshells. Clear kelas dengan kehendak soalan ni? Boleh? Boleh. Okay, any more, ada ni soalan berkaitan ni tak, copper dengan chromium ni? Ada. Okay, alright. So ingat why dia punya configuration dia lain sedikit lah, yang melibatkan 4S dengan 3D tu, for copper and chromium only. So highlight this thing lah. Okay, alright. Now going back here. Okay, so they asked to write the electron configuration and explain the anomalous electronic configuration. Okay, due to the stability of 3D half filled 3D5 untuk chromium, and then due to the stability of completely filled 3D10 subshell untuk copper. Okay, boleh kelas, can? Okay, so bila bagi apa tu, electron configuration untuk chromium dengan copper, kita terus bagi yang sebenar punya. Okay, melainkan soalan dia suruh bagi dulu yang macam biasa ikut Aufbau principle, lepas tu bagi yang sebenar, then you kena bagi dua-dua lah. Okay, it all depends on the question, so you kena faham betul-betul lah. Okay, alright. Okay, next okay, kita dah belajar berkenaan electron configuration, orbital diagram dan dia punya charge ion tu Okay, alright. So kita akan apply semua together lah dengan shape of orbital sekali. Okay, so saya ada tertinggal apa-apa soalan tak so far? Saya rasa tak ada kan? Ada. Okay, alright. Okay, so the third hour ni dia cakap proton number of T is 20 lah. So T, dia punya Z adalah 20.
Okay, the first part tu they ask you to write electron configuration. Again kalau tak ingat tak apa. Write dulu. Jangan malas Okay. Kalau you dah power, you dah boleh ingat, then tak apa. But it will take some time lah. Okay, dan seterusnya boleh sambung sampai 5 pun dah cukup lah for your level. Okay, alright. So always draw cross line like this. Okay, and then determine siapa dulu, who is the next one. Okay. So kalau T ni adalah 20 So what's the electron configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 lah. Ini adalah electron configuration untuk elemen T. Okay, so semua boleh dapat yang first part ni. Boleh. Boleh. Okay, alright. Next, apa soalan dia? Can someone read for me the question untuk yang part 2 Roman ni? Predict the stable oxidation number of element T. Okay, yes, okay. They ask us to predict apa stable oxidation number, dia punya charge tu untuk elemen T. Okay, untuk elemen T So kalau kita tengok semula kat sini, okay, kita kena ingat bila T ni jadi ion, okay, elemen T lah, dia tak bagi tahu apa kan. So we just refer it as elemen T Bila elemen T jadi ion, okay, dia akan pastikan yang dia punya luar tu nanti berakhir dengan S2 P6 lah, NS2 and P6. Okay, sekarang dia punya paling luar adalah 4S2. Okay, alright. Dia nak jadi octet. Sekarang you ada dua pilihan. Okay, sama ada you nak buang dua ni ataupun you nak terima lagi 6. So you rasa which one will be easier? Yes, very good. Buang dua ni So dia akan jadi T2 plus. Dia punya charge will be 2 plus. Sebab apa? We remove that electron in the 4s2. Nampak tak? Dia ends with 3s2, 3p6. Okay, ns2, np6. Okay, boleh kelas kan? Okay, tapi dia cakap oxidation number Okay, charge 2 plus. Oxidation number tu kita akan cakap positive 2 lah. Stable oxidation number of T is positive 2 Okay, alright. And then this will explain, you cakap lah, dua elektron two electrons are removed to achieve stable noble gas configuration ataupun octet configuration lah. Mana-mana term pun diterima lah Okay, alright. So what I'll do, I'll just send to you guys tu nanti dia punya explanation very simple one. Okay, I'll send to you guys nanti sekejap lagi. Okay, lepas tu apa dia soalan ni? Can someone read for me the third part tu? Class? Draw the shape of orbital and give a set of quantum numbers for the electron with the highest principal quantum number in T. Okay, sekarang kita tengok balik T Inilah electron configuration T sekarang. Okay, dia suruh draw shape of orbital dan bagi satu set quantum number sahaja untuk elektron yang ada highest principal quantum number. Okay, highest principal quantum number maksudnya N yang paling tinggi. Okay, so N yang paling tinggi dalam T adalah apa kelas? 4S. Yes. Okay, N sama dengan 4 lah. Okay, alright. N sama dengan 4, kita ada 4S sahaja dekat sini Okay, so what we need to do, okay, kita kena draw untuk 4S lah. We need to draw the shape of orbital tu. Okay, S orbital.
Okay, so you have 4s. Okay, and then dia suruh bagi set of quantum number. Dia bagi a set, so satu dah cukup lah. Okay, apa yang kena betul dulu depan ni? N sama dengan 4. Okay, kalau s orbital, L kita sama dengan berapa kelas? Zero. So kalau L0 memang M pun 0 lah. Okay, S you nak bagi positive half boleh, you nak bagi negative half pun boleh. Okay, kelas? Clear kelas? Boleh? Yes, sir. Okay, any questions so far? No, sir. No, sir. Okay, alright. Okay, next dia suruh write electron configuration untuk X24 dan X3 plus 24. Okay, apa yang 24, nilai 24 ni nilai apa sebenarnya? Nilai 24 tu. Dia punya proton number. Okay, alright. Yes, very good. Okay, so that means just follow je lah. I rasa tak ada masalah lah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, alright. Okay, kalau you tengok sama dengan 24 ni. Okay, kalau biasa kita akan tulis 4s2, 3d4, betul tak? Kalau biasa lah. Okay, Betul. okay, kalau you cuba relate balik dengan apa yang kita tengok tadi. Kalau proton number 24 ni sebenarnya adalah chromium. Okay, chromium. So kita akan tulis dia sebagai 4s1, 3d berapa kelas? 5. Okay, bagus, very good. Okay, kita terus tulis macam ni, 4s1, 3d, 5. Okay, and then ion yang dia bentuk tu adalah apa? X3 plus lah. Okay, kalau X3 plus, okay, alright, kita akan buang 2 elektron. Sorry, kita akan buang 3 elektron. Okay, so we will remove 1 from here and then another 2 from here lah. Okay, so 3D tu nanti akan tinggal dengan 3D berapa? 3. 3. Bagus. Okay, 3D 3. Okay, very good. Okay, alright. Okay, so kita habiskan ni terus lah, then I'll release you guys awal lah Okay. Okay, tengok soalan ni. Okay, so dia bagi a set of quantum numbers, okay, for the highest energy electron in atom X. Kira atom X ni kita tak tahu apa. Kita tak tahu dia punya proton number apa, dia punya electron configuration apa, kita tak tahu. Cuma apa soalan bagi kita sekarang, dia bagi set quantum number untuk N yang paling tinggi lah dalam X. Okay, 4, and then nilai L yang dia bagi tu adalah 1. Okay, M dia 0 and S dia positive half. Okay, alright. They ask us to write the electron configuration of X. Okay, alright. So macam mana kita nak buat soalan ni kelas? Okay, so how to do this question is, okay, pertama sekali you kena faham lah, dia bagi set untuk yang N paling tinggi tu, dia bagi satu sahaja. Maksudnya subshell yang paling tinggi energi dia, dalam tu ada satu elektron sahaja. Sometimes soalan bagi 2, maksudnya akan ada 2 elektron, 3 akan ada 3 elektron. Okay, in this case ada berapa elektron? Satu sahaja, sebab dia cakap dia bagi satu set sahaja sini. Okay, untuk yang highest energy. Okay, bila N sama dengan 4, L sama dengan 1, apa kita punya subshell kelas? Can someone tell me tak? S. S ke? P. Yes, when N equals to 4, L equals to 1, you have 4P. Betul tak kelas? Betul. Boleh Betul. Ada siapa-siapa keliru lagi ke apa? Kelas?
Okay, alright. So dia bagi a set of quantum number for the highest energy electron in atom X. Okay, so maksud dia dekat sini adalah okay, paling high energy adalah 4p dan dia ada satu elektron sahaja. Okay, so untuk X ni dia punya paling luar last kali dia akan berakhir dengan 4p1. Okay, so kita boleh buat dia punya electron configuration. Okay, macam mana kita nak buat dia punya electron configuration? Apa-apa yang sebelum tu adalah penuh lah, semua penuh, dan dia akan berakhir dengan 4p1. Okay, kita kena tahu dia punya order of filling macam biasa. Kita start dengan apa kelas bila kita nak isi elektron? 1s, 1s2, lepas tu 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Okay, lepas tu kita pergi 4s dulu, 4s2. Lepas 4s2 adalah apa? 3d10. Kau kenapa Zuir 3d6 pula? Zuir? sorry. Kenapa confused tu? Ada apa-apa masalah ke apa ke? Ke boleh? Okay, so 3D berapa Zuir? Okay, very good. Tak apa, cuba. Salah tak apa. Okay, alright. 3D10 4p1. Okay, so clear tak kelas? Yes, Henry got question. Yes. Macam soalan ini mesti 4p1. Mesti 4p1, yes, because Tak akan kemungkinan 4p3 atau 4p5. okay, that's why I told you. Okay, how we get 4p3 katakanlah kalau dia bagi 3 set. Faham? Yeah. Okay, when they give 3 set, okay, we know dekat paling luar ada 3 elektron. Okay, and then from the n value and from the l value kita boleh determine dia punya subshell tu. Can Henry? Henry? Yes. Boleh? Can? Boleh. Okay. No, I mean, do you have any other question? You can ask again. No problem. Why I said it cannot be P3 or P5 is because they only give one set, so it can only be P1. Oh. Yes. Clear. Clear. Okay. Alright. Faham. Okay. No problem. Yes. Okay. Next, what is the most stable ion of X? Right. Its electron configuration. Okay. So nak tentukan ni the stable electron configuration of X ni. Okay. Kita kena tengok yang paling luar dia lah. Okay, paling luar dia sebenarnya adalah 4s2 4p1. Okay, memang kita tulis 4s2 lepas tu 3d lah sebab 3d tu higher energy, tapi n yang paling tinggi dia adalah 4 lah. Okay, so you ada 4s2 4p1. Okay, always remember bila sesuatu elemen tu nak jadi ion, dia akan pastikan dia berakhir dengan s2p6. Okay, now kita ada 4s2 4p1. Okay, kita ada dua option lah, sama ada kita nak buang 3 ni ataupun kita terima 5. So which one will we do class? Kita buang 3 ke kita terima 5? Buang 3. Okay, very good, bagus. Okay, so kita akan buang yang 4s2 ni dengan 4p1 ni. Okay, so dia tanya pertama, what is the most stable ion of X? Okay, X3 plus. yes, but we must answer in terms of sentence. So kita kena tengok the question properly. The most stable ion of X is X3 plus. Okay, kalau dia minta oxidation number, positive 3. Kalau charge, buat macam biasa ni je, X3 plus. And then they ask you to give the electron configuration. Okay, electron configuration of X3 plus. Kita buang 4s2 dengan 4p1 tu. Okay, we are left with this only lah. Okay, boleh kelas? Can? Boleh. Okay, next, this will draw the shape of orbitals occupied by the electrons with
the highest principal quantum number in X. Okay, alright. Ini pun you kena be very careful. Okay, dia cakap apa? Draw the shapes of orbitals occupied by the electrons with the highest principal quantum number in X. Okay, nilai n yang paling tinggi dalam X adalah apa, kelas? Itu you kena faham dulu. Kita tengok X Apa nilai n yang paling tinggi? The n value. Apa dia? 4. Yes, very good. So you ada 4s and 4p. Ini yang paling luar. Okay. So yang first thing you kena understand, okay, the orbitals yang ada dekat n yang paling tinggi dalam X adalah 4s dan 4p. Okay, alright. So what you need to draw now, the shape of orbitals ni, pertama sekali you must draw 4s lah. Okay. Okay, X, Y, Z. Okay, 4P ni, P1 tu kita tak tahu sama ada dalam PX ke PY ke PZ. Okay, so doesn't matter. Yang penting you lukis satu saja dah cukup. Okay, terpulang you nak lukis PX ke PY ke PZ, semua diterima. Tapi yang penting dia apa, kelas? Can someone tell me apa yang penting tu? We must label specific. Kalau sekarang saya lukis 4PZ, I must label 4PZ. Kalau saya label 4P sahaja, salah. Okay, clear, kelas? Clear, sir. Okay. Yes, sir. Okay, ada soalan tak nak tanya berkenaan ni? Tak ada. Okay, alright. Sometimes kelas dia akan bagi dalam bentuk ayat tak? Maksudnya macam soalan ni dia bagi satu set quantum number, so kita tahulah yang paling luar ada satu elektron. Okay, sometimes dia akan bagi tahu yang paling luar punya tu dia akan bagi set of quantum number, ataupun dia akan bagi orbital macam ni, dia akan bagi tahu dia tu half filled ke completely filled. Contohnya kalau P tu maksimum 6, kalau dia cakap half filled tu dia akan berakhir dengan P3 lah. Okay, nanti kita akan tengok. I rasa ada soalan pasir pun yang macam tu juga. Okay, alright. Ada lagi satu soalan kan? Sorry. Yes, this like this question lah. Okay, alright. Okay, can someone read for me this question ni? In an atom of element J, Atas ni kena baca dulu. orbitals of the first two principal energy levels of atoms are shown below. Okay, alright. So maksudnya untuk n sama dengan 1 dengan n sama dengan 2, these are the orbitals yang involved. Okay, alright. Okay, so you boleh nampak lah. Okay, apa yang you boleh nampak dekat sini? Okay, so dia ada s orbital, dia ada p orbital dekat sini. Okay, and then you nampak yang b ni dengan e, siapa lagi besar, b ke e? E. Okay, sebab apa? Okay, when n sama dengan 1, subshell yang you boleh ada adalah 1s. Bila n sama dengan 2, you boleh ada 2s dan 2p lah. Okay, so soalan ni dia bagi, okay, 1s adalah b ni. Okay, kalau 2s sepatutnya adalah you punya e lah. Dan you punya 2p tu adalah a, c dan d ni. Either px, py and pz. Maksudnya ada tiga-tiga yang terlibat lah. Tiga-tiga orbital yang terlibat. Okay, so okay, sambung baca soalan tu. In an atom of element J, orbitals A, B and E are full of electrons, while orbitals C and D are half full. Right, the electron configuration of J, betul? Okay, alright. So, Ya. macam mana nak tulis ni? Okay, so sebuah orbital diagram you nampak lebih jelas.
Okay, alright. Sorry. Sorry Okay. Okay. Dia dah bagi tahu A, B and E are full. Okay, kita tengok yang S orbital dulu. 1s dengan 2s ni. A iaitu B dengan E kan? Full betul tak kelas? Betul. Okay. Betul. So B dengan E adalah full. Okay. Next, okay, kita ada A, ada C, ada D. Okay. So dia salah satu daripada 2P ni lah. Okay, A tu dia dah bagi tahu dia full, and then C and D are half full. Okay, maksudnya yang full tu kita lukis dekat depan. Okay, sebab depan kena full dulu, baru kita boleh isi yang belakang lah. Okay, so inilah the orbital diagram untuk apa yang dia bagi dekat sini. Okay, so itu yang macam I bagi tahu tadi tu. You kena tahu bila dia bagi dalam bentuk ayat lah, orbital mana yang full, orbital mana yang half, you boleh tahu. Okay, siapa 1s, siapa 2s, siapa 2p and so on lah. Okay, clear tak kelas? Tak. Yes, okay. Siapa yang tak clear tu boleh tanya. Tanyalah. Macam ni tadi isi yang 2P saya tak faham. Okay, alright. Antara daripada A sampai E siapa yang 2p? Zuir. Siapa yang p orbital? A, C dengan D, betul tak? Betul tak? Betul. Okey, alright. Okey, sekarang apa soalan bagi tahu berkenaan A, C dengan D ni? A full. Okey, A full. So maksudnya ada 2 elektron dalam dia lah. Betul? Betul. C dengan D? D half full. So kalau separuh daripada 2 adalah berapa? Betul. So dalam C ada 1, dalam D ada 1. Boleh? Okay, boleh faham. Okey, kalau nak lagi fahamkan, okey, kita ACD tu kita tulis kat sini. Ini A, ini C, ini D. A tu full, C dengan D half full. Boleh? Okay, Ini faham. B, ini E. Okey, kalau you nak pindahkan macam ni pun boleh. Okey, is everyone clear tak kelas? So the configuration is 1s2, 2s2, 2p4. Okay, alright. They ask to state the charge. State the charge tu. Okay, alright. Okay, so again dia punya paling luar adalah S2P4. Dia nak dapatkan S2P6 lah. Okay, so luar dia sekarang ada 6. Dia ada 2 option. Terima 2 jadi 8 ataupun nak buang 6 tu. Which one will be easier class? Terima 2. Okay, bagus, very good. Terima 2. That means the charge will be J2 minus. Okay, so dia suruh state the charge. Okay, so the charge of J ion tu is to negative lah. Okay, dia suruh explain pun sama je. Atom J will accept 2 electrons to achieve stable octet ataupun noble gas configuration lah. Okay, alright. But no worries, I will send to you the sentence tu. Okay, kalau you perasan memang dia punya cara nak explain tu memang standard lah, standard explanation. Okay. I'll just send to you guys. But semua clear tak macam mana nak explain tu? Apa dah boleh tentukan charge? Explain tu dalam bentuk ayat apa yang kita akan buat. Sama ada kita akan receive electron or kita akan release electron, berapa electron, and then belakang tu to achieve stable octet or noble gas configuration. Okay? Clear class? Boleh? Boleh
sir. Okay, last kali apa soalan dia? Take the quantum number. Apa yang dia minta? Dia minta semua ke? N, L, and M for orbital G saja. Yes. Okay, so they ask for N, L and M lah. Okay, so yang D ni kita dah tahu. Okay, kita tahu dia adalah 2P lah. Okay, dia adalah 2P. Okay, so kita punya N must be 2. Okay, kita punya L berapa kelas kalau 2P? Louder kelas. Fine. One. Okay. Alright. Okay. So nilai M nilai M sekarang kita tahu ke yang D ni kita tahulah dia adalah PX, tapi kita tahu ke dia tu negatif 1 ke kosong ke positif 1? Do we know that? Tak. No. Yes. So we can either bagi any one of this. Clear? Yes, sir. And one more thing, they ask to state. So kita bagi macam ni saja. Tak perlu bagi set tu. Boleh? Boleh sir. Okay, so I think dah cover tu. Okay, so any question so far tak? Tadi. No, sir. The rest janganlah senyap macam ni. Tanyalah apa-apa. Semalam Mustaqim ada WhatsApp. Sorry, dia ada message dalam Telegram, ada soalan. I'll just quickly explain that, then I'll release you guys lah. Okay, apart from that, got any questions or what? Mustaqim ada? Ada, sir. Okay, alright. So semalam you tanya soalan yang example 4 ni kan, betul tak? Yes. Okay, alright. So kita semua just go through this lah Okay, sekarang apa series yang diberi dalam example ni? Balmer. Yes, okay. Alright, okay. Before that, what I'll do, so just lukis sikit lah Just give me one sec. Okay, let me just draw these lines. Okay, sepatutnya kena tahulah line tu makin rapat lah. Mungkin saya punya tak berapa konsisten, but never mind. Okay, so ini adalah kita punya energy level diagram tu lah. Okay, alright, energy level diagram. Ini adalah kita punya line spectrum. Yang dapat garis-garis menegak ni adalah kita punya line spectrum. Okay, alright. Okay, next kita tengok alright. So macam mana kita nak tentukan? Okay, Balmer series apa dia punya ground state Mustaqim? Balmer series paling rendah apa dia boleh pergi? 2. Okay, bagus. N sama dengan 2. Okay, Yeah. next kita kena tentukan. Okay, kita start kita punya series tu, Balmer series ni, line spectrum tu kita start daripada mana? Okay, kita kena tahu kita start daripada sebelah sini ke ataupun sebelah sini lah. Okay, sebab okay, kita nak tahu transition pertama adalah 3 ke 2. Betul? Yes. Okay, alright. So always remember first transition is from 3 to 2 kalau Balmer series lah. It depends on the series Okay, next saya dah bagi tahu. Okay, nak tentukan kita start daripada sebelah kiri ke ataupun sebelah kanan, kita tengok. Okay, 3 kepada 2 energi dia yang paling kecil lah. Bila energi kecil, wavelength dia paling besar. Okay, nak tentukan wavelength yang paling besar, kita tengok siapa yang paling jauh dan paling jarak. Maksudnya paling jarak, paling tepi lah. Okay, siapa? Left ke right? Okay, sekarang saya bagi satu lah. Saya letak A, saya letak B. Okay,
Kalau untuk transition 3 to 2 ni, dia refer to line A ke line B? Okay, the rest class? A. Okay, yang lain? Class, louder. Yes, okay. Line A okay, sebab apa? Change in energy tu paling kecil, wavelength dia paling besar. Macam mana kita nak tahu wavelength siapa paling besar? Kita tengok mana yang paling jauh lah. Line dia paling jauh dan paling jarak. Okay, alright. So it is line A Okay, so line A ni yang refer to the first transition 3 to 2. Okay. Next, ni line pertama lah. Kalau line kedua W mestilah daripada 4 to 2. Okay. And then line ketiga is from 5 to 2. And then line keempat ni adalah from 6 to 2. And Y is from 7 to 2. Boleh tak mustaqim ni? Yang Yes, tak apa tanya, boleh tanya. Tak apa. Tanya. NW tu apa tadi sir? Yang W ni adalah untuk yang daripada 4 ke 2 lah. Sebab W kan line kedua, betul tak? Betul. Okay, alright. So, faham tak mustaqim? Tak apa, tak faham boleh tanya lagi. Saya boleh explain lagi ni, tak ada masalah. Rasanya A tu 3 lah. Yes, betul. Yang sekarang you all kena betul-betul faham siapa line yang menunjukkan transition yang pertama. Okay, sebelum tu you kena tahu dulu apa series dia, Balmer series. So Balmer series paling rendah apa mustaqim? 2, betul tak? 2 betul. So kena ingat, always remember first transition mesti atas daripada dia lah. Takkan 2 ke 2, tak boleh. Mesti 3 to 2. Boleh? Second one 4 to 2 and so on. Yang berikutnya you kena tahu, okay, kita nak start daripada mana? Sebelah kiri ke sebelah kanan? So kita tengok line yang paling jarak. So sebelah kiri lah. Dan Sir juga pernah beritahu, apa yang Sir pernah beritahu sebelum ni berkenaan line spektrum ni. Kadang-kadang dia boleh bagi apa? Yes, dia boleh bagi terbalik. So kita kena tengok, walaupun dia bagi terbalik ke apa, we should know line yang paling jarak, paling jauh, itulah transition pertama untuk series tu. Okay? Boleh mustaqim? Clear?